Assalamualaikum, hai, apa kabar anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimanakah cara yang kita boleh lakukan kepada bahan galian, bahan bonsai yang kita telah buat. Baiklah teman-teman, untuk perkongsian kali ini saya akan membawa anda bersama menanam bahan galian, iaitu pokok cemara udang yang saya buat galian semalam, yang saya tak sempat nak tanam kerana terlalu lewat petang. Jadi saya bawakan perkongsian kepada anda semua pada perkongsian kali ini, iaitu bagaimanakah cara kita membudidayakan ataupun kita menanam bahan hasil daripada galian ataupun dokelan pokok cemara udang. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah cara yang selanjutnya, pastikan anda jangan skip tahu, jangan ke mana-mana, terus tunggu bersama saya hingga selesai dalam perkongsian kali ini. Jom kita teruskan. Baiklah teman-teman, terdapat berbagai cara yang kita boleh lakukan untuk kita menanam atau membudidayakan bahan galian hasil daripada bonsai kita. Baiklah teman-teman, untuk perkongsian kali ini saya akan bawakan kepada anda salah satu cara yang kita boleh lakukan kepada bahan galian ataupun hasil dokelan yang kita telah buat semalam, iaitu pokok cemara udang. Ini adalah hasil teman-teman. Ini adalah hasil daripada galian yang saya lakukan semalam pokok cemara udang. Okey. Dan pada perkongsian kali ini saya akan bawakan dan saya akan kongsikan kepada anda semua bagaimanakah salah satu cara yang kita boleh lakukan untuk kita membudidayakan ataupun kita menanam hasil daripada galian kita ini di pokok cemara udang. Okey, teman-teman. Yang pertama, kita untuk perkongsian kali ini saya akan bawakan kepada anda semua cara, iaitu cara kita menanam menanam secara langsung hasil dongkelan ataupun hasil galian kita ni di atas tanah ataupun di alam semula jadi. Okey, di mana saya telah menggali bahan bonsai ini pokok cemara udang ini di tepi pantai, dan saya sekarang akan menanam pokok cemara udang ini juga di tepi pantai. Okey, tapi teknik dan tipsnya teman-teman, pastikan teman-teman menyediakan satu barang ataupun benda, iaitu sama ada guni beras, guni bekas gula, guni bekas tepung ataupun lain-lainnya yang anda boleh gunakan untuk meletakkan bahan bonsai yang anda telah gedi. Okey, baiklah teman-teman, yang pertama kita luaskan tempat untuk kita menanam. Okey, di sini saya sudah pun sediakan tempat untuk kita menanam, dan sekarang kita akan ke proses sesungguhnya, kita akan menggali lubang pada tempat ini. Okey, jom teruskan bersama saya. Baiklah teman-teman, antara peralatan yang kita perlukan semasa kita untuk menanam bahan bonsai kita ini okey, di sini saya memerlukan satu penjeduk sebab di tepi pantai tanahnya mudah untuk kita gali, dan saya juga menggunakan guni sebuah guni yang saya belah tak terlalu besar dan sedang. Okey, kenapa kita memerlukan guni seperti ini tuan? Ini adalah bentuk untuk kita meletakkan nanti bahan bonsai kita ini segala ini di dalam guni nanti. Lalu kita akan letak ke dalam tanah, kemudian kita akan timbus. Okey, jom teruskan proses kita menanam hasil dokelan pokok cemara udang ataupun hasil galian pokok cemara udang untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita. Okey, jom. Okey, yang pertama sekali kita clearkan kawasan untuk kita menanam tu Kemudian kita buat lubang. Okey teman, gunting jangan lupa untuk kita memotong sekiranya ada akar kat tanah. Okey, untuk melakukan galian teman, pastikan teman menggali besar sedikit daripada saiz bahan bonsai kita dan untuk kita tanam yang besar sikit seperti ini. Biar kita senang untuk meletakkan bahan bonsai kita ke dalam lubang yang kita gali itu. Okey, ingat. Okey teman-teman, bila dah siap macam ni kita dah siap gali lubang. Langkah seterusnya kita akan meletakkan guni ni dulu Kita letakkan guni dulu ke dalam lubang ni. Ni letak macam tu Okey. Kemudian apa yang kita perlukan kita letakkan tanah dulu dalam guni ni.
Lepas tu langkah ketiga ialah kita letakkan bahan hasil galian ataupun dongkelan kita ni ke dalam buni yang kita letakkan tanah tadi. Bismillah. Okey, macam tu. Nampak tak? Okey, sudah pasti teman-teman tertanya-tanyakan kenapa saya meletakkan guni di bawah sekali, lepas tu saya meletakkan tanah di dalam guni, lepas tu saya baru meletakkan bahan hasil galian ataupun dongkelan kita ni ke dalam guni. Okey, ini adalah bertujuan untuk mengelakkan akar bahan galian kita ni teman daripada tumbuh keluar nanti. Tumbuh panjang ya. Dan kita tidak dapat mengawal pertumbuhan akarnya. Apabila kita meletakkan bahan dongkel kita di dalam guni macam ni, jadi pertumbuhan akar tidak menjadi terlalu lebar dan jauh. Jadi kita dapat mengawal pertumbuhan akarnya. Dan ini dapat mencepatkan pertumbuhan pucuk-pucuk baru pada bahan galian kita. Itu adalah tekniknya ataupun sebabnya teman, mengapa saya meletakkan hasil galian ini dalam guni dahulu. Okey, ingat tu, itu adalah sebab utamanya. Kemudian kita timbus lagi tanah ya. Lagi tanah dalam ini. Okey, teman, ini adalah hasil daripada kerja kita menanam bahan bonsai hasil daripada galian ataupun dongkelan ya. Iaitu kita dengan teknik menanam terus di atas alam semula jadi ataupun di ground ya. Ini merupakan salah satu teknik yang sangat baik dan sesuai sekali ya teman untuk kita lakukan kepada bahan bonsai hasil galian ataupun dongkelan ya. Ini memberikan peluang hidup 99%. Dijamin hidup ya teman. Kenapa? Kerana apabila kita menanam hasil dongkelan kita sini terus di atas tempat alam semula jadi ya, tempat habitat dia, ini seolah-olah kita tidak mengambil ya, ataupun seolah-olah kita tidak mengangkat ataupun seolah-olah kita tidak mendongkel ataupun menggali bahan bonsai itu. Jadi dia mudah hidup dengan dalam keadaan alam semula jadi, keadaan habitat kehidupannya sendiri. Dan ini adalah sangat baik teman-teman. Sekiranya teman-teman mempunyai bahan-bahan untuk dijadikan bahan bonsai sebagai bahan bonsai, terutamanya bahan yang sukar untuk kita dapati ataupun sukar untuk kita tumbuhkan di dalam bekas ataupun di dalam pasu ataupun di dalam pot ataupun di dalam bekas yang lain sebagai tempat untuk kita membudidaya ataupun menanam ya teman. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian daripada saya pagi ini, iaitu bagaimanakah cara kita menanam ataupun membudidayakan bahan hasil dongkelan ataupun hasil galian ya, iaitu pada kali ini saya berkongsi dengan teman-teman hasil galian pokok cemara udang, iaitu hasil galian yang saya buat semalam ya, dan saya cuba berkongsi dengan teman-teman salah satu cara kita membudidaya ataupun menanam hasil galian tersebut. Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua, sekali lagi tombol subscribe dan tekan tombol lonceng ya, supaya anda menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti info-info terbaru dan perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutamanya channel dalam bidang pembonsaian. Baiklah teman-teman ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada anda kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Dan kepada anda yang belum subscribe ya, silalah subscribe ya teman, kerana subscribe itu sangat mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya. Amin ya Allah. Pemudahkanlah segala urusan kami, sahabat-sahabat kami dalam bidang pembonsai ini. Baiklah teman-teman ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus sudi memberi cadangan, memberi sokongan dan yang penting anda telah subscribekan channel saya ini. Sama-samalah kita. Okey. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya untuk kali ini ya, iaitu bagaimana cara kita menanam hasil bahan bonsai hasil daripada galian ataupun dongkelan, itu pokok cemara udang. Di sini saya kongsikan kepada anda iaitu cara kita, salah satu caranya menanam hasil galian itu terus di alam semula jadinya ataupun di alam habitatnya ataupun di underground ya. Ini merupakan salah satu cara ataupun teknik ataupun tips yang sungguh berkesan dan baik sekali untuk kita lakukan kepada bahan bonsai kita, terutamanya bahan bonsai yang sukar untuk kita budidayakan ataupun kita hidupkan di dalam bekas contohnya pasu, pot ataupun polybag dan sebagainya. Baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, iaitu
tips-tips dan langkah-langkah ataupun cara-cara yang mudah untuk kita menghidupkan ataupun membudidayakan ya bahan hasil galian untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita, yaitu pokok cemara udang. Baiklah teman, seperti biasa ya, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat kepada anda, sila klik tombol subscribe ya, dan tekan tombol loceng supaya anda menjadi orang yang pertama akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutamanya bidang pembonsaian. Baiklah teman-teman ya, saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai sampai setakat ini. Dan sekiranya anda mempunyai cadangan ataupun soalan ya, sila tulis di dalam komen. InsyaAllah saya akan jawab pertanyaan anda itu. Terima kasih teman-teman. Bagi anda yang belum subscribe itu, silalah subscribe ya, kerana subscribe sangat gratis dan mudah. Sama-samalah kita berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya. Baiklah teman-teman semua, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah sama-sama kita bersalawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbil alamin, insyaallah. Baiklah teman semua, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini. InsyaAllah saya akan bawakan lagi perkongsian terbaru untuk anda semua, terutamanya anda peminat bonsai. Assalamualaikum, salam satu bis, salam satu Malaysia, bye bye.